Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuridah binti Ahmad akan membentangkan tugasan kedua ulasan artikel. Di sini saya senaraikan 5 artikel. Kelima-lima artikel ini berkisarkan tentang pemakanan sukan dan juga penggunaan suplemen. Bagi elemen bahasa, untuk artikel pertama, laras bahasa baik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa Inggeris digunakan sepenuhnya. Namun begitu, perenggan tidak seimbang di mana terdapat perenggan yang terlalu banyak ayat dan ada yang sedikit. Tiada unsur-unsur emotif. Setiap perenggan mempunyai koheren yang baik. Koheren bermaksud hubung kait. Penggunaan istilah yang tidak dapat difahami tiada dan mempunyai akronim. Contoh di sini adalah EG yang bermaksud Experiment Group. Bagi artikel yang kedua, lara bahasa yang digunakan mudah difahami, penggunaan bahasa Inggeris sepenuhnya, juga mempunyai koheren dan perenggannya seimbang. Terdapat istilah jargon, iaitu istilah di mana tidak difahami oleh umum. Contoh di sini adalah anthropometric dan sosiodemografik. Namun begitu, bagi artikel kedua, tiada penggunaan akronim. Untuk artikel yang ketiga, lara bahasa mudah difahami dan agak baik. Penggunaan bahasa Inggeris sepenuhnya. Perenggan artikel ini tidak seimbang. Terlalu banyak ayat guna pakai pada satu-satu perenggan. Namun tidak terdapat unsur-unsur emotif dan setiap perenggan juga mempunyai unsur koheren yang baik. Artikel ini juga mengandungi istilah jargon dan juga penggunaan akronim yang jelas. Bagi artikel yang keempat, lara bahasa baik tetapi sedikit sukar, penggunaan bahasa Inggeris sepenuhnya, dan bagi saya mekanisme penulisan artikel keempat ini baik. Perenggannya seimbang dan sesuai serta mempunyai koheren di antara perenggan. Ayat yang digunakan juga sesuai dan tiada unsur emotif. Dan juga terdapat istilah jargon dan juga penggunaan akronim. Bagi artikel yang kelima, lara bahasa yang digunakan baik tapi sedikit sukar untuk difahami. Penggunaan bahasa Inggeris sepenuhnya dan mekanisme penulisan agak baik. Perenggan seimbang dan mempunyai koheren. Menggunakan ayat-ayat yang sesuai dan tiada unsur-unsur emotif digunakan. Artikel ini juga terdapat istilah jargon dan juga penggunaan akronim. Secara keseluruhannya bagi saya, untuk elemen bahasa, bagi kelima artikel ini boleh difahami dan juga baik dan tiada unsur emotif. Terdapat dua artikel yang tiada keseimbangan perenggan, iaitu artikel pertama dan artikel ketiga. Namun begitu, semua artikel mempunyai koheren yang baik di semua perenggan dan semua artikel menggunakan bahasa Inggeris. Semua artikel juga mempunyai istilah jargon dan juga penggunaan akronim. Tapi bagi istilah jargon tiada pada artikel pertama dan penggunaan akronim tiada pada artikel kedua. Yang kedua adalah tentang elemen huraian ayat dan isu. Untuk artikel pertama, kajian disokong oleh kajian terdahulu, tesis dan juga jurnal. Kajian didasari oleh teori. Perkembangan dan huraian ayat dilakukan agak kurang tersusun. Masih terdapat aspek koheren dan kohesi di dalam susunan ayat. Ayat yang ditulis terlalu panjang sehingga melebihi 2 baris, terutamanya pada bahagian pengenalan. Perenggan artikel tidak konsisten. Penghujahan adalah secara langsung dan bersifat menyeluruh. Bagi artikel kedua, disokong oleh jurnal dan kajian terdahulu, kajian didasari oleh teori. Perkembangan ayat dan huraiannya agak tersusun, terdapat aspek koheren dan kohesi di dalam susunan ayat. Dan ayat yang ditulis tidak terlalu panjang. Perenggan artikel juga konsisten. Penghujahan adalah secara tidak langsung dan menyeluruh. Untuk pengetahuan semua, maksud penghujahan adalah secara tidak langsung di mana idea ataupun hujah-hujah terdahulu diolah oleh penulis kini. Dan hal ini akan mengurangkan risiko plagiat. Dan untuk artikel yang ketiga, disokong oleh tesis dan juga buku, didasari oleh teori. Perkembangan dan huraian ayat tersusun, terdapat aspek koheren dan kohesi. Ayat yang ditulis tidak panjang, perenggan tidak konsisten. Penghujahan adalah secara tidak langsung dan menyeluruh. Untuk artikel yang keempat, artikel ini mengandungi rujukan daripada kajian terdahulu dan jurnal yang menyokong kajian, didasari oleh teori.
Perkembangan dan huraian ayat dilakukan secara tersusun, terdapat aspek koheren dan kohesi di dalam susunan ayat. Ayat yang ditulis terlalu panjang hingga melebihi 3 baris. Terlalu panjang terutamanya di bahagian pengenalan. Dan perenggan artikel sangat konsisten, pengujahan adalah secara tidak langsung dan bersifat menyeluruh. Untuk artikel yang kelima, mengandungi rujukan daripada kajian terdahulu dan jurnal yang menyokong kajian. Didasari oleh teori, huraian ayat dan perkembangan ayat dilakukan secara tersusun. Dan juga terdapat aspek koheren dan kohesi, hubung kait di dalam susunan ayat. Ayat yang ditulis terlalu panjang hingga melebihi 2 baris, terutamanya pada penerangan bahagian keputusan. Perenggan artikel konsisten, pengujahan bersifat menyeluruh dan secara tidak langsung. Secara keseluruhannya, kesemua artikel mempunyai bahan sokongan daripada bahan-bahan ilmiah seperti jurnal, buku, tesis dan juga kajian lepas. Dan semua artikel mempunyai koheren dan kohesi di dalam susunan ayat. Perkembangan dan huraian ayat tersusun kecuali artikel pertama. Terdapat 2 artikel yang menulis ayat yang terlalu panjang dan 3 artikel menulis ayat yang pendek. Dan kesemua artikel mempunyai perenggan yang konsisten kecuali artikel pertama dan artikel yang kedua. Dan artikel bersifat menyeluruh dan pengujahan adalah secara tidak langsung. Dan ketiga adalah elemen rujukan. Secara keseluruhannya, bagi artikel pertama, kedua, ketiga dan 4 dan 5 menggunakan gaya rujukan APA iaitu American Psychological Association dan format rujukan tidak bercampur, rujukan dilampirkan di akhir artikel. Secara keseluruhannya, untuk menghasilkan tulisan yang berkualiti, kita perlulah memenuhi segala elemen-elemen yang dikehendaki dengan sebaiknya. Bahasa perlulah baik dan dipahami, mempunyai keseimbangan perenggan dan tiada unsur-unsur emotif. Kemudian, huraian ayat dan isu pula perlulah didasari oleh teori dan disokong dengan sumber-sumber seperti tesis, jurnal, buku, kajian lampau dan sebagainya. Pembinaan ayat juga perlulah tersusun serta mempunyai koheren dan kohensi yang baik. Penghujahan pula menyeluruh dan secara tidak langsung agar tidak berlakunya plagiat. Berbeza dengan penghujahan secara langsung di mana kebarangkalian untuk berlaku plagiat adalah tinggi. Dan rujukan pula mengikut gaya yang diiktiraf, sama ada gaya APA atau gaya UKM. Sekian sahaja pembincangan saya. Terima kasih.